Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Afdalus salatu wa atamut taslim ala Sayyidina Muhammadin ashrafil khalqi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. ربنا يسرنا ولا تعسر علينا يا كريم. إلى حضرة النبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب الإمام محمد بن يوسف السنوسي رحمه الله تعالى ومشايخنا أجمعين ووالدنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini dapat kita bertemu sekali lagi untuk menyambung pengajian kitab kita, kitab Ummul Barahin dan juga matan Safinatun Najah, iaitu syarah Nailul Rajah. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik. Kita dah sambung pada perbahasan perkara yang melazimi daripada kalimah Muhammadur Rasulullah. Maksudnya perkara melazimi itu perkara yang dapat kita fahami bila disebut Muhammadur Rasulullah, apa yang kita akan faham. Baik, apa yang maksudnya, apa yang terkandung dalam tu kesimpulan dia. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, qauluna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadkhulu fihi al-iman bisairil anbiya'i wal malaikati wal kutubi samawiyyati wal yawmil akhir li'annahu alaihi salatu wassalamu ja'a bisidqi jami'i dzalika kullihi. Kata pengarang, dan adapun kata Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kalimah syahadah yang kedua tu, maka termasuk di dalamnya al-imanu bisairil anbiya, iaitu beriman dengan sekalian anbiya, yakni sekalian utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan 2 minggu lepas kita dah bahaskan perbezaan berkenaan dengan nabi dan juga rasul. Nabi dan juga rasul. Wal malaikati, dan daripada beriman kepada para malaikat pun juga kita dah bahas secara ringkas. Wal kutubi samawiyati, dan juga kitab-kitab samawiyah, iaitu kitab-kitab yang diturun dari langit. Wal yaumil akhir, samawiyah ni maksud dia nisbah daripada langit, kerana dia datang daripada wahyu, diturun daripada langit dunia. Walaupun hal keadaan sebenarnya semuanya itu ialah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumil akhir, dan juga hari akhirat. Li'annahu alaihi salatu wassalam, kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'a bitasdiqi jami'i zalika kullihi, datangnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksud dia diutuskan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu untuk membenarkan sekalian itu. Jadi termasuklah dalam Muhammadur Rasulullah ni 4 lagi rukun iman yang lain. Kan rukun iman kita ada 6 kan. Jadi di sini beriman pada Nabi, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, dan beriman pada hari akhirat.
Adapun beriman kepada Allah dan juga beriman kepada qada dan qadar itu termasuk dalam kalimah ataupun dalam syahadah yang pertama, iaitu la ilaha illallah. Itu kita dah bahaskan dah sebelum ni. Baik. Wa yu'khazu minhu, maka dipahami jugalah daripada kalimah Muhammadur Rasulullah itu wujubu sidqir rusuli alaihimus salatu wassalam wastihalatul kazibi alaihim wa illa lam yakunu rusulan umala'a limaulana al-alim bi khafiyati jalla wa azza, bil khafiyati jalla wa azza. Baik. Dan difahamilah daripada itu, maka wajiblah sekalian nabi-nabi dan juga rasul-rasul ini bersifat dengan sifat benar, bisidqi, dengan sifat sidq. Itu kita dah bahas dah sebenarnya sebelum ni. Itu benarnya baginda Nabi alaihi wassalatu wassalam ni, nabi-nabi sekalian rasul, sekalian nabi dan juga rasul ni, benarnya mereka tu bukan sekadar pada perkataan tetapi juga pada perbuatan. Kerana apa yang mereka lakukan, apa yang mereka buat, semuanya itu berdasarkan daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Memang kalau kita terjemah dari sudut literal ayat tu, tidaklah mereka itu mengucapkan ataupun tidaklah baginda Nabi itu mengucapkan sesuatu menurut hawa nafsu, melainkan daripada wahyu yang diwahyukan, iaitu daripada arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terjemah literal, memang kita kata perkataan sahaja. Tetapi termasuk jugalah dengan perbuatan. Kerana takkan mukhalafah, takkan ada berlaku tanakut antara perkataan dengan perbuatan nabi-nabi. Jika ada sekalipun pada zahir yang kalau kita terjemah secara literal, tapi benda tu dia akan ditanggung. Ditanggung pada tafsiran. Dia mesti ada tahmil ala tafsir ataupun takwil. Walaupun pada literal kita nampak macam bohong. Literal lah kita sekali sebentar lalu macam tu je, ataupun terjemahan harfiah macam tu. Tapi sebenarnya itu ialah antara salah satu pernah kita bahas sebelum ni, disebut sebagai helah. Itu antara contohnya baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, dia dalam peristiwa berkenaan dia nak masuk ke sempadan Palestin tu, maka disebut hazi ukhti tu, peristiwa tu. Dan juga ada juga apabila ditanya kepada Nabi Ibrahim, adakah engkau yang memecahkan patung-patung ni? Maka Nabi Ibrahim kata apa? Tanya pada yang besar tu, sebab kapak dekat dia. Adakah itu dipanggil sebagai bohong? Bukan bohong. Itu sebenarnya helah dalam nak berhujah, nak mematahkan hujah orang kafir Quraisy, minta maaf, orang kafir pada ketika tu. Orang kafir pada ketika tu. Baik. Dan mustahillah mereka itu bersifat dengan sifat dusta. Wa illa, dan jika tidak, jika tidak, maksudnya jikalah mereka itu berdusta, sekiranya mereka itu berdusta, lam yakunu rusulan umana'a li maulana al-alim bi khafiyati jalla wa azza. Nescaya mereka tu bukanlah utusan dan pemegang amanah daripada Allah Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui perkara yang tersembunyi. Kalau kata Nabi dan juga Rasul ni berbohonglah, maka Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui pada ketika tu. Dan sebenarnya tak layak pada mereka ni dilantik menjadi Nabi dan juga Rasul. Kenapa? Kerana telah bersifat dengan sifat pembohong. Maka mustahillah mereka tu bersifat dengan sifat pembohong. Sebab apa? Jikalah kalau kata dilantik juga orang yang berbohong, maka di situ menunjukkan lemah. Menunjukkan lemah. Adakah lemah Allah Ta'ala nak melantik orang yang berkata benar, bersifat jujur? Mustahil lah kan Allah Ta'ala lemah. Maka dengan sebab tu kita kata mustahil jugalah Nabi-Nabi dan juga sekalian Rasul ni bersifat dengan sifat bohong. Wastihalatu fi'lil manhiyati kulliha li'annahum ursilu liyu'ammilu an-nasa biaqwalihim
Dan mustahil jugalah mereka itu melakukan perkara-perkara yang dilarang. Kerana mereka tu diutuskan untuk mengajar. Liyu'allimun nas. Liyu'allimun nas. Iaitu mereka tu diutuskan untuk mengajar ataupun memberikan pengajaran kepada sekalian manusia. Bi'aqwalihim. Dengan sabda-sabda mereka. Wa af'alihim. Dengan perbuatan mereka. Wa sukutihim. Dan juga dengan sukut kat sini penetapan maksud, kalau diterjemah sini sebut penetapan. Sukut kat sini maksud dia iqrar. Iqrar kan kalau kita nisbahkan hadis tu ialah qaulun wa fi'lun wa iqrarun. Yang dinisbahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ataupun kepada baginda Nabi yang lain. Itu dipanggil sebagai, kalau kita terjemah pada bab hadis lah. Samalah tu. Pada mereka ni mustahil mereka ni melakukan perkara-perkara yang dilarang. Kerana apa? Kerana sekalian Nabi dan sekalian Rasul ni menjadi contoh kepada umat dia. Kalau dia melakukan perkara yang dilarang, maka macam mana nak dicontohi oleh umat? Sedangkan dia sendiri melakukan maksiat. Wal'iyazubillah. Maka mustahil lah mereka itu melakukan perkara-perkara yang dilarang. Maksud perkara yang dilarang ni, walaupun perkara itu makruh sekalipun. Cuma apabila kalau kita bahas pada bab hukum fiqh, ada beberapa ketikanya yang Nabi melakukan perkara makruh pada sisi kita. Kita nampak Nabi melakukan perkara makruh tu. Dia ada hadis dia riwayat, tapi bukanlah kerap kali. Hanya sekali atau dua kali sebagai ta'lim, untuk mengajar. Untuk tarbiyah, untuk mengajar kepada umat. Mengajar kepada umat bahawa dia ada dia punya kesan di seluruh hukum. Jikalah perkara tu Nabi buat secara berulang-ulang. Mana secara berulang-ulang tanpa ada stop lah, maksud dia tanpa Nabi berlaku khilaf daripada perbuatan yang biasa dilakukan tu, maka perbuatan tersebut akan jadi wajib. Sebagai contohnya kencing cangkung. Pada kebanyakan dalil hadis memang Nabi memang akan kencing cangkung, tapi ada beberapa hadis yang Nabi dalam keadaan buang air itu Nabi berdiri. Satu dua hadis ada riwayat dia. Sama juga dalam keadaan minum duduk. Ada beberapa hadis yang Nabi minum berdiri, terutamanya apabila minum air Zam-Zam. Tujuan kenapa jadi begitu? Ada berlaku, kalau kita tengok si zahir dia memang berlaku ta'arud kat situ, berlaku pertentangan. Tujuan dia ialah untuk ta'lim nas, untuk mengajar kepada sekalian manusia bahawa perkara minum berdiri, kencing duduk, kencing cangkung sebagainya itu bukanlah perkara yang wajib, tetapi perkara tersebut sunat. Makruh hukum dia. Dia bahas begitu. Dari sudut para ulama, mereka bahas begitu. Sebab tu nak keluarkan satu-satu hukum bukan mudah. Salah satu kaedah mereka akan jam'u segala dalil. Maknanya mereka akan himpun dulu segala dalil. Selepas dah himpun tu, maka akan ada timbang tara dia, akan dilihat kaedah dia bagaimana, mana nasakh, mana mansukh, mana macam-macam lah. Mana mutlak, mana muqayyad, mana am, mana khas, mana mana yang taqyid, mana yang ghairu muqayyad. Semua tu para ulama dia akan lihat. Barulah akan terbitnya hukum. Baik. Fayalzamu an la yakuna fi jami'iha mukhalafatun li amri maulana jalla wa azza alladhi ikhtarahum ala jami'i khalqihi wa amanahum ala sirri wahyihi. Maka wajiblah segala tindak tanduk mereka itu tidak bertentangan dengan perintah Allah Ta'ala. La yakunu fi jami'iha mukhalafatun li amri maulana jalla wa azza. Maka fayalzamu, maka wajiblah, lazimlah di situ segala perbuatan segala Nabi dan juga segala Rasul, tindak tanduk mereka tu mestilah tidak bertentangan dengan perintah Allah Ta'ala. Yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu memilih mereka sebagai untuk dijadikan ikutan. Ikutan bagi sekalian makhluk.
Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga mempercayai mereka dengan menyampaikan wahyu. Wa amanahum ala sirri wahyihi. Allah Ta'ala sampaikan wahyu kepada sekalian Nabi dan juga sekalian Rasul ni, dan mengamanahkan kepada mereka untuk menyampaikan kepada sekalian makhluk, terutamanya manusia dan juga jin lah. Kalau baginda Nabi SAW diperintahkan memang secara direct untuk menyampaikan wahyu ni kepada sekalian manusia dan juga sekalian jin. Sebab tu ada peristiwa Nabi berjumpa dengan jin, turun surah jin dan sebagainya lah. Ada banyak peristiwa kat situ. Dan sebenarnya baginda Nabi SAW dia merangkumi segala kelebihan nabi-nabi yang terdahulu. Itu baginda Nabi SAW. Kalau Nabi Adam alaihissalam, kelebihan dia iaitu dia ada beberapa jenis ilmu yang tidak ada pada orang lain. Antara dia ilmu bayan. Allah Ta'ala ajar kepada dia ilmu bayan, ilmu bercakap dan juga memahami percakapan. Wa'allama Adama asma'a kullaha, dan kami telah mengajarkan kepada Adam, Nabi Adam itu, nama-nama sekaliannya. Maksud nama-nama tu ulama terjemah antara dia ilmu. Dia ajar ilmu. Maka ilmu yang ada pada Nabi Adam itu juga ada pada baginda Nabi SAW. Kalau Nabi Idris, antara yang kita pernah biasa dengar, Nabi Idris ni terkenal dengan menjahit. Dia seorang penjahit yang pakar. Baginda Nabi kita pun penjahit yang pakar juga. Dan banyak lagi lah kalau kata mukjizat yang lain. Nabi Idris sendiri pernah mentemplak iblis kan. Baginda Nabi SAW pun pernah bertemplak dengan iblis. Mana Nabi pernah templak iblis pun pernah. Banyak dalam peristiwa hadis dia boleh kita baca, boleh kita gali. Kalau kata kelebihan Nabi Musa tu gagah perkasa, kuat. Baginda Nabi kita pun sama juga. Gagah perkasa, kuat. Kuatnya baginda Nabi kita tu menyamai, kalau ada setengah riwayat menyebut bahawa kuatnya baginda Nabi kita tu menyamai dengan 12 lelaki yang perkasa. 12 lelaki yang perkasa. Sebab tu dalam perang Uhud, datang ramai orang menyerang Nabi pun, Nabi hanya terluka sikit je. Yang lain tu yang menyerang Nabi tu Nabi pukul. Tapi ingat, baginda Nabi SAW, Nabi pukul balah tu bukanlah balah yang mematikan, tetapi mencederakan mereka tu cedera teruk. Cedera teruk. Sebab dalam peristiwa perang, dalam banyak-banyak peperangan Nabi yang Nabi ikut, dalam banyak ghazwah sekalipun, tidak lebih daripada yang biasa dengar, satu orang je yang memang terbunuh di tangan Nabi. Mungkin antum semua mungkin ada baca sirah yang lain, mungkin jumpa lagi lah. Tapi yang Ustaz dengar satu je. Yang Ustaz jumpa satu saja. Setakat yang Ustaz cari lah. Yang terbunuh di tangan baginda Nabi SAW sendiri. Adapun yang lain tu dengan perintah Nabi. Nabi perintahkan bunuh. Itulah. Yang memang daripada tangan Nabi sendiri seorang. Nama dia pun Ustaz lupa lah. Kena buka balik kitab. Okay. Itu kemudian handsome. Kalau kata Nabi Yusuf, kelebihan dia handsome. Baginda Nabi SAW kita disifatkan sebagai bulan. Sebab tu Sayyidina Jabir bin Samurah, kalau kita baca dekat dalam Syama'il Muhammadiyah kan, dia bersumpah nak beza antara Nabi dengan bulan yang tengah mengambang tu. Dia kata Nabi cantik lagi, Nabi handsome lagi, Nabi indah lagi dipandang. Nabi indah lagi dipandang. Tu bulan tu macam dekat dalam Syama'il Muhammadiyah tu, Nabi pakai keluar daripada rumah pakai jubah merah. Kemudian pada ketika tu bulan mengambang dekat Mekah. Jadi bersumpah Jabir bin Samurah pada ketika tu mengatakan bahawa antara Nabi dengan bulan, Nabi comel lagi. Begitu. Subhanallah. Banyak lagi lah. Kalau kita nak lihat sifat-sifat Nabi yang lain, kalau dari sudut lembut tutur kata, contoh Nabi Harun Allah Ta'ala bagikan kelebihan kepada dia lembut tutur kata. Maksud dia tutur kata dia tu fasih, petah, petah bercakap. Itu Nabi Harun. Nabi kita baginda Nabi SAW sama juga. Dan kelebihan Nabi-Nabi ini, terutamanya kelebihan baginda Nabi SAW, dimerangkumi segala kelebihan Nabi-Nabi yang lain. Sebab tu baginda Nabi kita Khatamul Anbiya. Baik.
Wa yu'khazu minhu jawazul a'radil bashariyati 'alaihim. Idzaka la yaqdahu fi risalatihim wa 'uluwin manzilatihim 'inda Allah Ta'ala bal zaka mimma yazidu fiha. Baik. Dan diambil daripada sini juga untuk kita nak faham bahawa haruslah mereka itu bersifat dengan segala sifat kemanusiaan. Jawazul a'radil basyariyati 'alaihim. Harusnya mereka ini sekalian Nabi dan sekalian Rasul ini bersifat dengan sifat-sifat kemanusiaan, kerana sifat tersebut selagi mana izakan mana selagi mana la yaqdahu fi risalatihim, tidaklah mencacatkan ataupun tidak menjejaskan tugas mereka sebagai Rasul, sebagai Nabi dan juga Rasul. Dan tidak merendahkan martabat mereka yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bal zaka mimma yazidu fiha, malah sifat-sifat kemanusiaan yang ada pada mereka itu juga menunjukkan ketinggian darjat mereka sebenarnya. Harus mereka bersifat dengan sifat-sifat manusia yang macam kita ni. Tapi bukanlah sifat yang merendahkan martabat. Sebagai contoh, Nabi makan, Nabi minum, berjalan, berlari, menunggang kenderaan, ada berkahwin, ada mempunyai anak, mempunyai keluarga, mempunyai isteri, mempunyai cucu, mempunyai sahabat. Dia jugalah ketua, dia jugalah semualah, panglima perang macam-macam semua. Ketua negara, dia jugalah yang bantu orang miskin. Kan Rasulullah SAW sendiri pun pernah sebut, ana wa kafilul yatim hakaza fil jannah. Nabi sebut orang, aku dan juga orang yang membantu anak yatim macam ni ya dekat akhirat nanti, mana sebelah-sebelah. Itu antara lah kalau kita baca dalam dalil. Banyak lagi. Banyak lagi. Segala sifat Nabi itu yang harus pada sekalian manusia ni, sifat yang Nabi tunjukkan ialah menunjukkan ketinggian martabat. Maksudnya dari kalangan orang ramai, kalau kita nak faham, sifat yang dalam kalangan uruf pada ketika tu dan juga pada zaman kita sekarang pun, kalau kita ambil contoh, apa yang Nabi tunjukkan tu sangat-sangatlah mulia kalau kita nak banding dalam kepahaman setempat kita sekalipun. Sebagai contoh, membantu orang, sifat mulia. Jadi komando perang, itu mulia. Malah perang Nabi duduk depan, bukan duduk di belakang. Kalau dalam perang, maksudnya bila berperang menunjukkan sifat sebagai pemimpin. Itu kalau kita ambil contoh perang lah. Kalau kata dari sudut contoh melakukan amal ma'ruf nahi munkar, Rasulullah pergi dulu. Dan cepatlah apa tindakan Nabi itu, cergas, cepat. Kalau kata gagah perkasa sebagainya, Nabi suka orang yang gagah. Malah Nabi sendiri pun pernah sabda, al-mu'minu qawi khairun wa ahabbu ila Allah min mu'min dhaif. Sesungguhnya orang mukmin, orang beriman yang kuat, yang gagah tu, maknanya yang gagah, kekar, perkasa, lebih baik dan juga lebih disayangi oleh Allah Ta'ala daripada mukmin yang lemah. Kenapa pula? Kerana apabila si badan sihat dan sebagainya, kita dapat buat ibadah dengan sempurna. Bukan kata orang sakit tak buat ibadah, orang sakit ibadah juga. Tapi nak kata nisbah sempurna tu, orang sihat sempurna lagi. Begitu. Nabi sebenarnya Nabi bukan miskin. Tu nak kena faham. Kadang-kadang ada yang orang mulut celupa lah, bahasa mudah kita nak faham. Mulut celupa mengatakan Nabi ni miskin dan sebagainya. Sampai terpaksa banyak dalam hadis Nabi pinjam duit sahabat sebagainya. Bukan Nabi miskin, tidak. Bukan Nabi miskin, tapi Nabi memilih untuk hidup dalam keadaan miskin. Bukan Nabi itu sendiri miskin, tapi Nabi memilih untuk hidup dalam cara hidup orang miskin. Padahal sebenarnya Nabi kaya. 1/5 daripada harta rampasan perang pun milik Nabi. Sekali perang bukannya RM1, RM2 dia punya untung. Beribu-ribu dinar. Kalau katalah contoh sekali perang dapat 5,000 dinar. 1,000 dinar tu untuk Nabi saja. Orang lain tak boleh sentuh.
Itu untuk Nabi SAW. Tapi benda tu walau dapat pada Nabi sekalipun, Nabi bukan ambil, Nabi bagi balik. Habis semuanya Nabi bagi. Nabi sedekahkan balik, Nabi hidupkan macam-macam lah. Macam-macam yang Nabi lakukan untuk nak bangunkan umat Islam, terutamanya negara Islam Madinah tersebut. Tu. Jadi itulah sifat baginda Nabi SAW dan juga sifat Nabi-Nabi yang lain sekalipun. Mereka tidaklah terkongkong dengan keduniaan. Baik. Faqad bana laka tadammunu kalimatai syahadati ma'a qillati hurufiha li jami'i ma yajibu 'ala al-mukallafi ma'rifatuhu min aqaidil imani fi haqqihi ta'ala wa fi haqqi rusulihi alaihi wassalatu wassalam. Maka dengan sebab tu habislah jelaslah pada kita dua kalimah yang ringkas, walaupun ringkas tadawwa ma'a qillati hurufiha. Kalimah syahadah yang hurufnya sikit je, tak banyak pun. Cuba kalau kita kira contoh, berapa agak-agak kalimah syahadah ni? Cuba kita kira sikit. La 2, ilaha 3, 5, illa berapa huruf dia? Alif, lam, alif. 9. Allah. Allah berapa? Alif, lam, ha. 4. 9, 4. Berapa? 13. 14 sebenarnya kat situ. Sebenarnya 14 kat situ. Sikit lah, tak banyak pun. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mim ha, mim dal. Muhammad Rasulullah. Ra, sin, waw, lam. Allah, alif, lam, ha. 12. Apa terlebih kurang? Kalau seingat Ustaz belajar dulu ada 27 huruf. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ada 27. Itu huruf dia lah. Kemudian kalimah dia la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Ada 7. Ada 7 kalimah. 7 kalimah ringkas saja. Ringkas, tapi dia punya makna dia lebih sangat-sangat dalam. Dan kalimah itulah yang membezakan antara orang beriman dengan orang kafir. Dan kalimah itu jugalah yang membezakan antara ahli syurga dan juga ahli neraka. Dan kalimah itu jugalah yang membezakan antara orang yang dapat nikmat di alam kubur dengan orang yang dapat azab di dalam kubur. Tu kalimah tu bukan senang. Sangat-sangat besar dia punya nilai. Malah nak dapatkan dia bukan mudah, dan nak jaga dia lagi payah. Itu 2 kalimah syahadah yang wajib diketahui simpulan-simpulan iman daripadanya. Ke atas setiap orang mukallaf ni wajib mengetahui perkara yang berkaitan dengan simpulan iman daripada 2 kalimah syahadah tu tadi, iaitu tentang hak Allah Subhanahu Wa Taala, itu sifat wajib baginya, sifat mustahil atasnya, dan juga sifat harus padanya. Dan juga begitu jugalah sifat-sifat baginda Rasul alaihi wassalatu wassalam. Semua Rasul dan juga Nabi, para Nabi dan juga para Rasul. La'allaha liikhtisariha ma'ashtimaliha ala ma zakarnahu ja'alaha syar'u tarjumatan ala ma fi qalbi minal Islam wa lam yuqbal min ahadin al-imanu illa biha. Semoga kerana ringkasnya kalimah syahadah itu serta kesyumulan, la'allaha liikhtisariha, ringkasnya kalimah syahadah ni, ma'ashtimaliha, dan dengan kesyumulan, makna dengan lengkapnya pengertiannya berhubung dengan segala alama zakarnahu, atas apa yang telah kita sebutkan ni, ja'alaha syar'u tarjumatan, maka syarak menjadikannya sebagai terjemahan kepada keislaman, alama fi qalbi minal Islam, maknanya apa yang ada dalam hati itu diterjemahkan pada iqrar. Itu menunjukkan bahawa
dua kalimah syahadah ini sebagai iqrar untuk mengatakan bahawa orang itu Islam macam saya sebut tadi. Walam yuqbal min ahadin al-imanu illa biha, dan tidaklah diterima keimanan seseorang itu melainkan dengan mengucapkan dua kalimah syahadah. Lepas tu ada orang yang pernah tanya pada Ustaz, kalau orang tu dia hanya berasa ada Tuhan, berasa ada Nabi, percaya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, percaya Allah Taala tu Tuhan, tapi dia tak mengucap kalimah syahadah, adakah dikira sebagai dia tu beragama Islam? Adakah dikira dia tu beriman? Tak. Jawapan dia tidak. Kerana iman tu sekurang-kurangnya at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisani. Itu sekurang-kurang menurut Imam Abu Hanifah. Kalau tarik Maturidi mereka faham gitu. Itu sekurang-kurang. Iaitu al-iqraru bi at-tasdiqu bil qalbi, makna membenarkan dan merasa adanya Allah Taala itu sebagai Tuhan, kemudian Nabi itu sebagai Rasul. Itu tasdiq bil qalbi. Kemudian iqrar bil lisan. Dia mesti mengucapkan dua kalimah syahadah. Tu. Wa amalu bil arkan tu, itu ada beberapa ulama kemudian selepas tu menambahkanlah. Itu tak ada masalah lah tu. Cumanya kalau orang tu mengucap dua kalimah syahadah, kalau sepanjang hidup dia banyak buat maksiat, adakah dia beriman dan juga dia beragama Islam? Ya. Selagi mana maksiat yang dilakukan tu bukan atas kekufuran. Dosa lah, memang berdosa. Kita tak kata nafi dosa, dia tetap dosa. Cuma mungkin di akhirat kelak nanti harus dia dimasukkan ke dalam syurga. Dan mungkin harus juga dia masuk ke dalam neraka, kemudian dikeluarkan semula masuk ke dalam syurga. Itu untuk orang yang dia beriman tetapi melakukan maksiat sepanjang hidup dia sampai dia mati. Tu. Tapi yang apa kita sebut ni tadi, bahawa dua kalimah syahadah tu sangat-sangatlah penting untuk nak membezakan antara orang Islam dan juga orang yang kufur, orang beriman dengan orang yang ingkar, nak membezakan antara ahli syurga dengan ahli neraka, dan juga nak membezakan antara orang yang dapat nikmat dalam kubur dengan orang yang dapat azab di dalam kubur. Fa'ala al-aqili an yuksira min zikriha. Baik. Ini saranan Syekh pula. Pesanan kepada kita. Fa'ala al-aqil, dan ke atas orang yang berakal, an yuksira min zikriha, untuk memperbanyakkan berzikir dengannya, makna mengingatinya, makna banyakkan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni, mustahdiran lima ahtawat alaihi min aqaidil iman. Banyakkan kita berzikir, dengan ketika berzikir itu menghadirkan makna-ma'ani daripada simpulan-simpulan iman yang ada di dalam dua kalimah syahadah yang kita dah bahas panjang lebar tu. Berapa siri dah, rasa hampir setahun kita dah bahas ni. Mana ketika zikir tu, ketika kita mengingat tu, ketika kita berzikir la ilaha illallah tu bukan sekadar goyang kan. Ramai orang sekarang ni tambah pula masa tahlil lagilah, la ilaha illallah goyang lebih. Apa benda tak tahu. Lepas ada berzikir, keluar daripada tu masih lagi buat benda-benda yang tak elok. Itu wal-iyazubillah. Maka hadirkan hati kita dalam bab zikir tu, la ilaha illallah. Begitu. Hatta tamtazija ma'a ma'naha bilahmihi wa damihi. Sehinggalah berjeliga. Itu kalau bahasa lama. Kalau bahasa kita dipanggil sehingga sebatilah, tamtazija ma'a ma'naha bilahmihi wa damihi. Sehingga sebatilah makna-makni kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu dalam hati, dalam dia punya daging dan juga darahnya. Makna darah daging itu sebati dengan kalimah tersebut. Sebab tu para wali Allah, mereka ni kalau kita pancung dia keluar menyembur darah. Darah dia tu mungkin darah dia tu akan berzikir. Darah dia tu akan berzikir. Ni pengalaman lah. Ini kita cerita buat tasawuf sikit. Dalam bab berzikir, ini seperti mana yang disebut lah. Kalau antum buka dekat dalam kitab Qutul Qulub dan sebagainya lah, banyak rahsia apa ni, Khazainul Ghaibiyat, macam-macam kitab-kitab Imam Abdul Qadir Jilani, kitab Imam Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi, kemudian kitab macam-macam lah, kitab-kitab ulama-ulama yang lain kan.
yang bahas berkenaan dengan bab tasawuf ni secara lebih dalam, maka ada satu bahagian tu berkenaan dengan bab zikir. Kalau kita tengok betul-betul, zikir yang paling tinggi sekali menurut mereka ialah kalimah ni, iaitu zikir kalimah tauhid. Dia panggil sebagai zikir nafi isbat. Dia panggil zikir nafi isbat. Maka zikir nafi isbat ni lah, bila orang tu betul-betul fokus, betul-betul khusyuk betul-betul dalam zikir dia, dan mengingat sentiasa zikran kathira dalam kehidupan kita ni, zikir lah. Fazkurullah zikran kathira, mengingati Allah tu sebanyak-banyaknya dalam kehidupan, daiman abada, sentiasa. Bukan sekadar masa solat ni kita ingat, tak, setiap masa. Maka dia akan hadir perasaan, makna dia sebagai ta'abud, dia hamba pada Allah Ta'ala tu, maksud dia sampai berjeligo. Tu makna sebati betul-betul zikir tu dalam jiwa dia. Maka tak tak mustahil zahirnya karamah-karamah yang pelbagai-bagai. Zahir karamah yang pelbagai. Kenapa? Kerana dia sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan dia. 24 jam. Celik ke, pejam ke, tidur ke, sedar ke, makan ke, berjalan ke, sebagainya, semuanya ingat Allah Ta'ala. Mana sentiasa jiwa dia tu zikir. Allah, 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 Allah. Contoh, kalau kata dalam kaedah tarikat Naqsyabandi, dia ajarkan kita ni zikir secara sir. Dia ajar zikir secara sir. Zikir Allah, Allah, Allah. Tapi bukan di mulut, bukan sebut di mulut, sebut dalam hati. Sebut dalam hati. Lidah kita tu akan ditongkatkan naik ke langit. Lidah kita tu akan dikunci naik ke langit. Kemudian hati saja yang sebut Allah, 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 Allah. Sampailah sebutan Allah, Allah, Allah tu di dalam hati tu kepada jari. Tu jari kita tu akan gerakkan tasbih itu mengikut sama dalam gerakan hati. Bukan sekadar kita gerakkan dekat. Kita biasa selama kita zikir, kita gerakkan dekat jari itu mengikut apa yang ada di mulut. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita gerak satu. Dia bila zikir guna hati itu, dia tak ada dah. Dia lebih laju sebenarnya, dia lebih kuat. Lebih kuat sebenarnya. Jadi pergerakan jiwa badan kita semua tu nanti dia akan, dia orang kata sebati lah, senang cerita sebati, dia akan sama. Dia akan sama, dia akan apa ni, akan sinkronis. Itu kalau dalam bahasa Inggeris lah, akan sinkro, dia akan sama. Mana hati sebut Allah, 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 katalah hati sebut 10 kali, jari kita akan petik apa ni, butir sebih dia kan, buah sebih itu 10 butir, begitu maju. Itu dia tak boleh tidak perlu kepada dia panggil sebagai ada dia punya apa ni, latihan dah. Dan latihan tu kena dengan guru lah. Tak boleh kita main rasa-rasa buat. Tak jadi. Sebabnya dalam pengalaman zikir ni, kita akan didatangi dengan dua benda. Tu paling kuat lah. Kalau dalam pengajian tarikat Naqsyabandi, dia panggil dua, satu warid, satu wurud. Istilah dia lah, dia sebut istilah dia, warid dan juga wurud. Warid ni benda halangan yang nampak. Yang kedua dia panggil wurud. Wurud ni halangan yang tak nampak. Antara contohnya, tengah-tengah berzikir, tiba-tiba antum akan nampak sekeliling antum hilang. Hilang. Semua hilang. Antum rasa duduk kat awang-awangan. Ada orang pernah berpengalaman macam tu. Ada orang tengah-tengah dia berzikir, muncul sesuatu lembaga kat depan, ambil kau. Macam-macam lah ujian-ujian tu. Bila datang jenis macam tu, ada pula yang terpacu kat depan tu, dia ajar amalan-amalan itu ini macam-macam bacaan lah. Tu tak boleh tidak, semua tu kita kena jumpa dengan guru. Sebab halangan-halangan tu memang banyak. Hatta Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Jilani sendiri pun diuji dengan perkara tersebut. Iaitu pada antara peristiwa dia yang diriwayat oleh ramai para ulama sufi, mereka meriwayatkan ada satu peristiwa Syekh Abdul Qadir Jilani ini, dia diganggu oleh iblis. Iblis cuba nak sesatkan dia semua tak dapat, tak jadi. Maka akhirnya iblis dia menyuruh di balik bukit, dia bertempik.
Dia tapi kuatlah suara dia tu. Macam ibarat suara tu turun daripada langit. Antara bunyi dia, antara ayat dia lah lebih kurang. Wahai Abdul Qadir, sesungguhnya hari ini aku angkat kau jadi kekasih aku. Maka gugurlah segala perintah-perintah kepadamu. Itu perintah kewajipan solat ke apa kau gugur. Kerana engkau telah dijadikan sebagai hamba aku yang paling aku kasihi. Ibaratnya suara tu macam nak kata iblis ni dia menyamar macam nak kata tu suara Allah lah. Macam tu dah cerita dia. Macam wahyu daripada langit lah. Maka apa Syekh Abdul Qadir Jailani jawab, ni yang panggil sufi ada ilmu. Bukan sekadar sufi ikut zikir duk joget bukan. Itu bukanlah ciri utama bagi orang sufi, tidak. Orang sufi ni sebenarnya dia ilmu dan beramal. Dia bukan sekadar ilmu, dia beramal, dan bukan sekadar beramal kena berilmu. Jadi apa yang Syekh Abdul Qadir Jailani jawab apabila dia dengar suara macam tu, dia tempat suara tu. Dia celakanya suara tu, celaka ke iblis, ibarat gitulah. Dia sebab dia usaha lagi nak menyesatkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka pada ketika tu mengaku kalahlah iblis dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebab apa? Walau dicuba nak disesatkan macam tu sekalipun, Syekh Abdul Qadir Jailani dia dapat tolak. Sebab apa? Dia ada ilmu. Orang yang kalau walau dah sampai tahap wali Allah Ta'ala sekalipun, wali makna kasih Allah Ta'ala, tinggi makam sekalipun, hebat, sultan dan awliya sekalipun, raja bagi sekalian wali sekalipun, pada dia tetap tidak terangkat kewajipan. Mana kewajipan solat dan sebagainya itu semua mereka tetap kena buat. Lagi mana nyawa tu masih di kandung badan, masih tetap kena buat. Tapi kita kat Malaysia tak pernah jumpa dengan beberapa orang yang berpegang dengan paham-paham ajaran sesat macam ni. Dia panggil, kalau kat Malaysia ni lebih terkenal kalau kat Negeri Sembilan lah terutama dia, geng-geng hakikat, geng-geng makrifat ni. Kalau kat Malaysia antara dia yang tapi yang tu tak belum pernah jumpa. Kalau di Negeri Sembilan ada beberapa yang tak pernah jumpa lah pengikut-pengikut mereka ni. Kalau dekat Malaysia ni antara dia Ismail Arifin Lepak tu. Antara lah yang telah difatwakan oleh Mufti Kedah, Negeri Sembilan tak pasal. Dan juga beberapa mufti bahawa dia ni memang membawa ajaran batiniyah yang sesat lah. Sufi yang terlampau sufi. Sufi yang mutasawuf dipanggil. Dia tak berilmu dengan cara yang betul. Dia hanya sekadar apa yang dipikir logik. Tu wali'azubillah. Ada sampai tahap jadi macam tu. Dia saja betul, orang ni semua salah. Kalau kita buat dalil pun dia akan pusing juga dalil tu macam mana yang mengatakan dia betul ya. Tu wali'azubillah lah. Lepas tu tahap. Kita tak mau jadi yang tu. Sampai dia kata, apa kewajipan, apa yang wajib, buat apa saya nak solat? Kalau saya solat tak khusyuk, itu bahaya. Itu bahaya. Orang solat sehingga jadi khusyuk. Mana solat tu teruskan solat sehingga dapat khusyuk. Bukannya khusyuk baru solat. Itu salah faham. Bila dia kata kalau tak khusyuk tak payah solat. Kalau macam tu sesat dah. Tok wali besar mana sekalipun, Nabi sendiri pun mana dia tak solat. Nabi mana dia meninggalkan solat. Nabi kasih Allah Ta'ala confirm jamin syurga. Ketua para sekalian, penghulu sekalian Nabi dan juga Rasul. Khatamul Anbiya wal Mursalin. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tu Nabi sendiri pun. Tapi mana ada Nabi meninggalkan solat, tetap juga kena solat. Itu apabila dia tidak ada ilmu yang betul. Waliyauzubillah lah. Kita tak nak sampai tahap macam tu. Innahu yara laha minal asraril wal ajaibi insyaallah ta'ala ma la yadkhulu tahta hasrin. Wabillahi taufiq la rabba ghairuhu wa la ma'buda siwahu. Dan sesungguhnya orang yang banyak menyebutnya akan dianugerahkan dengan rahsia-rahsia dan melihat perkara-perkara keramat, ini perkara-perkara ajaib, insya-Allah, sekiranya diizinkan oleh Allah Ta'ala lah, ma la yadkhulu tahta hasrihi, selagi mana tidak apa ni, tidak terhalanglah daripada dapat perkara tersebut. Wabillahi taufiq, dan dengan Allah SWT kita mohon petunjuk.
la rabba ghairuhu, dan tidak ada Tuhan melainkan ia, wala mu'buda siwahu, dan tidaklah ada yang disembah melainkan hanya sahaja kepada Allah semata-mata. Allah Ta'ala alam. InsyaAllah, Alhamdulillah, selesai dah kita Matan Ummul Barahin ni. Dan dengan tu Ustaz jazahkanlah kepada antum semua untuk uh, lebih mendalami lagi kitab matan ni, Ummul Barahin ni, dan juga untuk mengamalkan dan untuk mengajarkan kepada orang ramai. Mudah-mudahan dengan keberkatan yang apa yang kita dah pelajari hampir dalam setahun ni lebih kurang, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan taufik dan hidayah dan kekuatan kepada kita, inayah dan pertolongan untuk kita berpegang dengan Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kekal atas jalan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, dan selamat kita dunia akhirat dengan pegangan tersebut insya-Allah. Dan saya jazahkanlah seperti mana yang Ustaz terima daripada dua orang tuan guru secara langsung matan ni. Iaitu pertamanya Baba Ghazali Skam, dan yang keduanya Syekh Abdul Rauf Nurin. Yang mana mereka menerima daripada tuan-tuan guru mereka sehinggalah kepada Tuan Pengarang. Sehinggalah ilmu tersebut kepada jalurnya kepada sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jastukum jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika ya Allah. Allahumma sabbitna ala aqidati ahli sunnati wal jamaah wa amitna ala aqidati ahli sunnati wal jamaah. Allahumma la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Narju minka taufiq wal hidayah, wassalamah wal afiyah, wassihati wal quwwati ala tamassuki bi ahli sunnati wal jamaah bi kitabika ya Allah wa bi sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallimna wa sallim imanina wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim arzakana wa sallim ajsadana wa sallim ahlana wa sallim kulla syai'in a'taitana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita rehatlah sekejap.